muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian Tazkirah Syawal tahun 1441 Hijrah, yang di mana kita sekarang berada tanggal 6 Syawal, dan demikian juga bersamaan dengan tanggal 29 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki yang halal, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dijadikan kita hamba Allah yang diridainya dan diampuni dosa-dosanya, dan sehingga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian Tazkirah Syawal kita sekarang menyentuh tentang bab akidah, pegangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana itulah pegangan yang telah diwarisi oleh alim ulama kita sampai kepada separuh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mengambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengatakan bahawa ulama Ahlus Sunnah telah simplifiedkan, telah mudahkan untuk kita lebih senang dan mudah mengenal Allah dengan 20 sifat Allah. Memang sifat Allah Ta'ala itu banyak, tetapi paling kurang, paling minimum kita kenal dengan 20 sifat agar kita terhindar daripada kekufuran, agar jangan sampai jatuh kita dalam perkara yang tak mengenal Allah, yang boleh bawa gugur iman kita. Kita telah mengatakan 20 sifat itu apa dia? Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah. Itu yang telah kita bicarakan pada pelajaran-pelajaran yang lepas. 8 sifat Allah Ta'ala yang telah kita bicarakan. Kita telah mengatakan bahawa Allah SWT bersifat qudrah, yang maha berkuasa. Berkuasa untuk mengadakan segala apa yang mungkin, yang boleh diadakan, dan berkuasa untuk meniadakan, untuk tiadakan segala apa yang mungkin, yang boleh ditiadakan. Kenapa kita katakan yang mungkin boleh diadakan dan mungkin yang boleh ditiadakan? Kerana ada juga perkara yang Allah tidak boleh mengadakannya. Apa dia? Allah tak boleh mengadakan anak untuknya. Allah tidak boleh mengadakan isteri untuknya. Kenapa? Kerana Allah Maha Suci dari sekalian yang tersebut. Dan demikian juga Allah boleh mentiadakan kita, mentiadakan dunia ni, dihancurkan, dibinasakan, mentiadakan harta kita habis, hangus, dimakan api, dan mentiadakan nyawa kita dicabut, dah habis dah, kita tak ada nyawa lagi. Dan hanya yang mungkin, iaitu yang apakah yang dikatakan yang boleh ditiadakan? Iaitulah yang semua yang harus. Tetapi kalau yang tak boleh ditiadakan, maka itu tidak mungkin boleh dilakukan. Macam mana tu? Iaitu tak mungkin Allah Ta'ala mentiadakan zatnya. Maha suci Allah. Dialah Tuhan yang mengadakan segalanya. Takkan pula dia binasakan dirinya. Maha suci Allah dari yang demikian itu. Begitulah di muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala bersifat iradat. Iradat tu maknanya yang berkehendak. Berkehendak di sini bukan maknanya berkehendak tu berhajat. Kalau kita berkehendak pada makan, kerana kita berhajat pada makan, itu kita berkehendak. Tapi berkehendaknya Allah Ta'ala untuk mengadakan atau mentiadakan. Iaitu berkehendaknya Allah Ta'ala untuk mengadakan dunia ini. Allah jadikan dunia ini. Berkehendaknya Allah Ta'ala untuk jadikan manusia makhluk. Allah jadikan manusia dan makhluk ini. Begitulah sepotong riwayat hadis kursi yang masyhur, yang telah diriwayatkan oleh para alim-alim ulama kita, di mana Allah SWT berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Aku ni adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Perbendaharaan itu mana kekayaan, kebesaran, keagungan, kehebatan. Tapi tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Tak ada siapa yang kenal. Kenapa tak ada siapa kenal? Kerana tak ada siapa ada. Allah Ta'ala sahaja. Kan Allah walam yakun syai'un ghairah. Adalah Allah Ta'ala sudah sedia ada, dan tak ada satu pun berserta dengan Allah. He is the only one. Dia tak ada siapa kenal dia. Tak ada makhluk.
fa khalaqtu khalqa liya'rifuni, maka aku jadikan makhluk untuk mengenal padaku. Jadi kita pun dijadikan oleh Allah supaya apa? Supaya kenal kepada Allah. Dialah Tuhan yang menjadikan alam semesta ni. Dialah Tuhan kita yang kita sembah kepada Dia. Dialah Tuhan yang maha berkuasa. Dialah Tuhan yang maha kaya. Dialah Tuhan yang memberi rezeki. Dialah Tuhan yang memberi pengampunan. Masya Allah, hebat-hebat Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ini supaya kita mengenal kepadanya. Sebab itulah dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah padaku, liya'budun, untuk menyembah padaku. Tetapi Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ulama tafsir daripada kalangan para sahabat, beliau mengatakan maksud liya'budun ialah liya'rifun. Maksud daripada menyembah aku itu ialah mengenal kepadaku. Jadi kita ni dijadikan Allah asalnya tujuannya untuk kita mengenal Allah, kebesaran Allah, kekayaan Allah, kehebatan Allah. Maka bila kita kenal akan Allah dengan segala kebesaran keagungannya, maka barulah kita pun tundukkan diri kita, barulah kita pun tawaduk kepada Allah. Itulah maksudnya daripada kejadian manusia ini, jin dan manusia dan alam seluruhnya. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT berkehendak menjadikan kita, maka kun fayakun, jadilah kita semua. Begitulah dia sifat iradat Allah SWT. Jadi sifat iradat Allah Ta'ala ni qadim. Qadim tu maknanya sudah sedia ada pada zat Allah Ta'ala, bukan baru ada. Jadi bila kita kata qadim sudah sedia ada tu maknanya daripada azali, daripada asalnya, daripada awalnya, daripada sebelum apa-apa berlaku, Allah Ta'ala memang sudah ada bersifat iradat, sifat yang sudah sedia ada. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini semua dengan kerana sedia adanya sifat iradat Allah kepada perkara ini. Bukan baru Allah tengok, baru Allah nak jadikan. Kita pun tengok orang-orang miskin, Allah Ta'ala pun bagi dia rezeki, baru Allah tengok, baru Allah tahu. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuannya sudah sedia ada pada zatnya, pada azali lagi. Pada azali itu pada masa awal lagi, bukan daripada baru berlaku. Itulah dia sifat, kita katakan sifat Allah yang ke-9, iaitu ilmu. Ilmu itu ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan Allah Ta'ala itu ialah qadim. Qadim itu maknanya sudah sedia ada, yang tidak ada permulaannya, beserta dengan zatnya yang maha suci, yang tak ada permulaannya. Adapun kita, ilmu kita ni berasal daripada asalnya tak ada kepada ada. Dulu kita dilahirkan oleh ibu kita bodoh, tak tahu apa-apa. Sebab itulah kita pun menangis, nak susu, cakaplah susu, tak cakap pula saja. Pasal apa? Pasal bodoh, tak ada ilmu, nak cakap pun tak tahu. Macam itulah kita. Tetapi dah lama-lama pandai pula bercakap susu. Dah lama-lama pandai pula masuk sekolah. Jadi itulah kita. Asalnya kita tak tahu tapi baru dapat tahu. Begitulah dia manusia, begitulah makhluk. Dan begitu, tetapi maha suci Allah. Allah Ta'ala sudah sedia tahu, mengetahui segala apa yang berlaku dan akan berlaku. Dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, pengetahuan yang meratai segalanya. Meratai segalanya apa? Meratai segenap sesuatu yang wajib, yang harus, yang mustahil. Semuanya ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Dan ada kemungkinan ada orang kata, Allah Ta'ala tahu cuma yang besar-besar je lah. Nak jadi, bila jadi langit, bulan, bintang, manusia ni nak hidup ke mati. Jawapan kita, ilmu Allah SWT meratai segenap sesuatu pada makhluknya, daripada sebesar-besarnya arash sampai sekecil-kecilnya debu yang diterbangkan. Semuanya dalam ilmu Allah SWT. Macam mana tu? Allah punya ilmu subhanallah mengetahui sekalian apa tiap-tiap titisan air hujan yang turun daripada langit. Berapa banyak titisan air hujan yang turun pada langit? Ustaz, mana boleh terkira? Itu sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala.
Ilmu Allah Ta'ala ada setiap biji-biji pasir yang ada di pantai. Biji-biji pasir yang dalam the whole bumi ini. Berapa banyak? Tak tahulah. Itu sudah ada dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui sebanyak manakah kita katakan ikan-ikan dalam laut. Berapa banyak tu? Tak boleh tahu dah, tak kira. Itu sudah ada dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tahu berapa banyak daun-daun pokok yang ada di hutan rimba, yang ada di seluruh dunia ini. Berapa banyak tu? Mana kita nak tahu? Itu sudah ada dengan ilmu Allah Ta'ala. Masya Allah. Ilmu Allah Ta'ala meratai segala-galanya. Segenap sesuatu. Ilmu kita ini pula mengkaji mana bulan, mana bintang, mana matahari, ada planet-planet lain lagi. Itu kita mengkaji. Ilmu Allah Ta'ala tak perlu pada kajian. Kerana ilmu Allah Ta'ala sudah sedia ada. Daripada asalnya, daripada qadim, daripada sa'azali, daripada Allah Ta'ala sedia ada. Itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Dan ilmu Allah Ta'ala bukan ada hanya yang sudah berlaku. Bukan hanya yang sedang berlaku. Dan yang akan berlaku sampai hari kiamat pun sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa yang nak berlaku di muka bumi ini, semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila nak berlaku kiamat, bila nak berlaku gempa bumi, bila berlaku tsunami, bila itu akan berlaku COVID-19, bila akan berlakunya manusia ini mati, bila, semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Bahkan ilmu Allah Ta'ala bukan hanya sekadar yang zahir. Bahkan dalam jiwa kita, batin kita, urat kita, darah daging kita yang mengalir, darah tersumbat ni, kita ada stroke, kita ada blockade. Semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang nak jatuh sakit, orang yang nak sihat, bagaimana dia jatuh sakit. Semua dalam ilmu Allah. Masya Allah. Ya, itulah dia Tuhan, tuan-tuan. Itulah dia Allah. Ya Alimul Khabir, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui atas segenap sesuatu, ya Allah. Malunya kami pada Engkau, ya Allah. Kami melakukan dosa sedangkan Engkau melihat kami dan mengetahui hal diri kami. Ampun dan maafkanlah kami, ya Allah. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Itulah Rabbul Alamin, tuan-tuan, ya. Sebab itulah kita ni manusia ni tak mengumpamakan Allah dengan sebenar-benar kebesaran keagungan Allah. Sebab tu Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia itu tidak mengumpamakan Allah dengan sebenar-benar keagungan dan kebesaran Allah. Kita anggap Tuhan itu Tuhan ajalah, tetapi kita tak sedar Tuhan yang itu Allah, dialah yang maha berkuasa, maha mengetahui segenap apa yang terlintas dalam hati kita, fikiran kita yang kita berfikir. Sekarang ni kita berfikir, besok kita akan berfikir, sampai manusia akhir zaman yang berfikir. Semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau gitu yang kita yang jadi yang buat baik pun sudah ada dalam ilmu Allah. Kalau kita yang buat jahat pun sudah ada dalam ilmu Allah. Ya, betul. Begitulah. Yang mana akan jadi orang Muslim sudah ada dalam ilmu Allah. Yang mana akan menjadi orang kafir sudah ada dalam ilmu Allah. Yang mana yang akan mati dalam iman dalam ilmu Allah. Yang akan mati dalam kufur dalam ilmu Allah. Siapa yang akan mati nanti dia masuk neraka dalam ilmu Allah. Siapa nanti akan mati masuk syurga dalam ilmu Allah. Ustaz, kalau gitu buat apa nak kita nak beramal ni? Ya, dah tentu Allah dah tentukan untuk kita. Jadi kita serah sajalah pada Allah. Jawapannya, ini pernah berlaku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ahadakum la ya'malu amala ahli jannah falam yabqa bainahu wa bainaha illa shibra fasabaqa alaihi alkitab fa'amila bi amali ahli nar famata wa fadakhalaha na'udzubillah min zalik. Seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga dan tidaklah tinggal antara dia dengan syurga melainkan hanya sejengkal. Mana dari dekat sangatlah dia nak masuk syurga. Sikit lagi kalau dia mati, dia masuk syurga lah tu. Tetapi Nabi mengatakan fasabaqa alaihi kitab, tetapi telah tertulis dalam kitab tu mana ada Lauh Mahfuz, dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, dia pun buat maksiat. Jadi bila dia dah buat pahala ibadat, dia pun setan pun bisik pada telinga dia, marilah kau pergi disko, engkau ni tak pernah buat dosa, ini sekali aja, lepas tu kau tobatlah. Kita pun terpengaruh, ikutkan nafsu. Tengok perempuan cantik, tempat ni bagus, okeylah, sekejap je kita happy. Sekali lepas tu dia pun mati, na'udzubillah, mati masuk neraka. Itulah dia, tuan-tuan. Sebab tu bila kita nak buat dosa, buat maksiat, na'udzubillah min zalik, kita ingat, kalaulah sekiranya aku mati dalam aku buat dosa ini, alangkah ruginya aku. Sepanjang umur aku 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun aku tu ibadat, tiba-tiba dalam dosa pula aku mati. Na'udzubillah min zalik.
Dan demikian pula Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu amala ahlin nar. Seseorang kamu ada yang beramal dengan ahli neraka. Walam yabqa bainahu wa bainaha illa shibra. Tidak tinggal antara dia dengan neraka melainkan hanya sejengkal. Maknanya memang orang ni ahli neraka lah ni. Lagi sikit lagi dia mati, masuk neraka. Fasabaqa alil kitab fa'amila bi'amali ahlin jannah fadakhalaha. Tetapi telah tertulis dalam kitab, dalam lauh mahfuz, yang dia ini akan beramal dengan amal ahli syurga, dan dia pun mati masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan kata siapa-siapa, kau ni ahli neraka. Kita marah pada isteri kita, neraka, derhaka engkau. Belum tahu lagi siapa neraka, siapa syurga. Begitu juga kita tengok orang kafir, ni semua neraka ni. Belum tahu lagi. Siapa tahu di akhir umur dia, sebelum dia mati, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, masuk syurga. Kita ni na'udzubillah, di akhir umur kita tak tahu apakah kita terpengaruh dengan syaitan, di mana kita disesatkan syaitan. Na'udzubillah, minta Allah lindungkan. Maka sahabat-sahabat pun berkata, ya Rasulullah, kalau gitu kita cerah sajalah, tak payah nak beramal. Dah tentu-tentu semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW jawab, setiap sesuatu ada dia punya petanda. Maksudnya petanda tu, kalaulah dia memang ahli syurga, insya-Allah mudah-mudahan dia beramal dengan ahli syurga. Dan mudah-mudahan dia pun minta pada Allah matinal husnul khatimah. Sebab tu selalu kita minta pada Allah Ta'ala husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, janganlah kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab itulah di sini kita pun bila tengok orang buat dosa, buat maksiat, kita jangan hina mereka. Kita tak tahu, kita ni buat amal ibadat, ini pun dengan taufik Allah. Allah yang gerakkan kita datang dapat belajar ni. Ini pun dengan izin Allah. Berapa ramai orang yang tak payahlah ustaz ni membebel aja. Berapa ramai pula orang yang Allah buka hati dia untuk belajar. Ini semua kehendak Allah Ta'ala. Maka dengan sebab tu bila kita buat apa amal ibadat, alhamdulillah. Kau ni baik, kau ni buat ibadat, kau ni rajin, kau banyak sedekah. Semuanya daripada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya aku nak buat ibadat, tak ada daya upaya aku nak meninggalkan maksiat, melainkan semuanya dengan izin Allah. Itu serah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita lihat orang buat dosa, buat maksiat, kita tengok dorang, kita kesian dorang. Kenapa ustaz nak kesian dia buat dosa? Kerana kita tahu yang dia tak dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Apa kita nak buat? Kita doa, ya Allah bagilah dia hidayat. Tengok Nabi kita Rasulullah SAW, apabila dilontar batu oleh kaum kafirin di Taif, waktu Nabi nak membawa dakwah Islam, Nabi pun keluar dengan penuh darah tubuh badan Nabi. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, nak tak aku suruh dua malaikat yang jaga gunung Ganan Taif ni, supaya binasakan mereka ini yang telah zalim pada engkau ya Muhammad. Maka Nabi SAW menjawab, janganlah. Kemudian Nabi berdoa pada Allah, ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku, kerana mereka tak tahu. Kalau mereka tahu aku Nabi, takkan mereka nak buat aku macam ini. Tapi kerana mereka tak tahu. Jadi macam itulah juga orang kafir, orang yang na'udzubillah, yang maksiat, yang tak sembahyang, yang tak tutup aurat. Jangan kita kata pada mereka, kita pun doakan untuk mereka. Mungkin satu hari dia dapat hidayat, dia akan lebih baik pada kita. Jangan kita lupa kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an, khalifah Islam yang kedua, di mana beliau ini pada saat pertama nak jumpa Nabi, dia datang dengan pedang. Nak buat apa? Nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi inilah orang manusia yang telah memecah belahkan masyarakat kota Mekah. Maka dia pun datang dengan pedang. Tapi Allah nak bagi dia hidayat. Bila dia dah sampai ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pula mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Terus sahabat-sahabat semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya merasa terkejut. Kenapa? Itu hidayat Allah Ta'ala. Allah nak beri hidayat, Allah Ta'ala punya suka. Inna Allah yahdi man yasha. Allah memberi hidayat pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tak mampu beri hidayat. Kita boleh nasihat, kita boleh tunjuk ajar, tapi yang memberi hidayat ialah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, iradat Allah SWT. Sebab tu bila kita dalam hidup kita ni, selalu kita jangan besar diri, jangan kita rasa megah, jangan kita rasa hebat.
kita merasakan diri kita rendah diri, aku ni banyak dosa, orang cuma tengok aku ni baik saja kat zahirnya, orang tengok aku sembahyang, orang tengok aku belajar, tutup aurat, tapi hati aku Allah saja yang tahu, Allah ya. Jadi itulah perasaan diri kita. Dan demikianlah kita telah sebutkan tentang ilmu Allah SWT, sampailah bukan hanya sampai kiamat, sampailah kita di padang mahsyar, sampailah kita besok di depan siratul mustaqim, kita jatuh atau tidak, semuanya sudah ada dengan ilmu Allah SWT. Sebab itulah di sini kita banyaklah berdoa pada Allah. Sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, la yuraddul qada illa bidu'a, tidak akan dapat ditolak qada tu yang ketentuan Allah, illa bidu'a, melainkan dengan doa. Kita doalah, minta pada Allah mati dalam husnul khatimah, selamat daripada azab kubur, besok yaumul mahsyar dapat bersama-sama dengan nabi-nabi dan siddiqin, dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi Rasulullah SAW. Besok nanti menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, minta tetapkan kaki kita jangan tergelincir jatuh dan dapatkan kaki kita sampai ke syurga Allah. Kita minta pada Allah Ta'ala, sebab Allah SWT kita pun tak tahu. Ustaz, mana kita dah, kalau ni neraka juga. Mana kau tahu? Kita pun tak tahu. Macam tu juga rezeki kita. Udahlah Ustaz, kalau rezeki kita tu sikit-sikit lah apa dan susah-susah, mana kita tahu? Kita tak tahu apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi kita wajib menjalankan syariat. Apa tu syariat? Apa hukum Allah? Kalau sakit, pergi berobat. Kalau kita tak ada duit, pergilah cari kerja. Kalau sekiranya kita lapar, makanlah. Tetapi semuanya, maupun obat, dia tak sembuhkan kita. Yang sembuhkan kita ialah Allah Ta'ala. Maupun kita kata bekerja tak memberi kita rezeki. Yang beri kita rezeki Allah Ta'ala. Maupun kita makan tak mengenyangkan kita. Yang mengenyangkan kita ialah Allah Ta'ala. Itu pegangan kita, akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap sesuatu tidak memberi kesan. Setiap sesuatu, pisau tak boleh memotong, api tak boleh membakar, air tak boleh mentenggelamkan, dan segala-galanya tak boleh memberi kesan keburukan melainkan semua dengan izin Allah. Iaitu satu masa Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Beliau ini seorang panglima Islam yang hebat. Beliau menghadapi bala tentera orang-orang Roman sebanyak 300,000 dan dia hanya memimpin 30,000 bala tentera Islam. Dia berkata kepada sahabat-sahabat, aku tak gentar kepada semua mereka itu. Kenapa? Sebab yang memberi kemenangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah dia pun mencontohkan bahawa racun ini pun tak boleh memudaratkan aku. Maka dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia pun minum, racun pun tak boleh membunuh dia. Macam tu hebat. Ilmu apa dia pakai? Bukan ilmu apa, akidah dia tu kepada Allah. Tapi yelah, ini pun manusia orang yang pilihan Allah Ta'ala juga. Bukan semua orang boleh buat macam tu. Kita pun kalau suruh makan racun, tak makanlah. Mati, takut nanti mati. Itulah kita. Ya, jadi begitulah dia tuan-tuan, ilmu Allah SWT tak ada penghujungnya. Sampailah kita yang masuk syurga, tingkat berapa syurga, semua yang sudah dalam ilmu Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bukan itu saja, ada setengah-setengah alim ulama mengatakan bahawa kita ni dalam sehidup kita, setiap satu hari 24 jam, berapa kali nafas kita keluar masuk? Sebanyak 124,000 nafas kita keluar masuk dalam tempoh 24 jam. Wow, 124,000 nafas kita keluar masuk dalam tempoh 24 jam. Dan Nabi-Nabi Allah yang Allah utuskan berapa ramai? Dalam sebagian riwayat mengatakan 124,000 para Nabi-Nabi. Masya Allah. Begitulah Allah SWT jadikan nafas kita yang banyak ni. Setiap satu nafas kita keluar, ada 1,000 orang yang meninggal. Setiap satu nafas kita keluar, ada 1,000 orang yang mati. Yang 1,000 orang yang dilahirkan. Masya Allah. Begitu sekali banyak makhluk Allah SWT. Bukan itu saja. Bahkan daripada segi malaikat Allah dan makhluk Allah pun, berapa banyak pun kita tak dapat nak kirakan. Dalam sepotong riwayat daripada Imam San Haji dalam kitab Kanzul Asrar menyebutkan bahawa seluruh bilangan anak Adam itu merupakan 1/10 daripada bilangan jin. Jadi manusia dengan jin lagi ramai. Kita manusia 10% saja daripada jin. Nah, seluruh bilangan anak Adam dan jin merupakan 1/10 daripada bilangan binatang darat. Masya Allah, binatang darat pun lagi banyak lagi. Kita dengan jin pun baru 10% pada binatang darat. Dan seluruh bilangan manusia, jin dan binatang darat
merupakan 10% daripada bilangan burung. Burung pun lagi banyak lagi. Masya Allah, kita hanya nampak burung dekat negara kita. Tempat-tempat lain lagi, kutub utara, kutub selatan, Masya Allah, banyak lagi. Dan seluruh bilangan semuanya itu merupakan 1/10 daripada bilangan yang binatang yang ada di dalam laut. Apa dia? Ikan. Makna seluruh burung, seluruh manusia, seluruh jin, semua dia punya jumlahnya baru 10% daripada ikan yang di laut. Dan jumlah bilangan semua binatang laut dan darat dan manusia dan jin hanya baru 10% daripada bilangan malaikat yang ada di bumi. Baru 10% pada malaikat yang di bumi. Manusia, jin, semua haiwan darat, haiwan udara, haiwan dalam laut, semua tu dikumpulkan, baru 10% pada malaikat yang di bumi. Masya Allah, malaikat banyak di bumi. Dan apabila dihimpulkan semua golongan manusia, jin, binatang darat, binatang laut, binatang udara, dan malaikat di bumi, hanya baru merupakan 1/10 pada malaikat yang ada di langit yang pertama. Masya Allah, langit pertama lagi banyak lagi malaikat. Dan semua malaikat di langit pertama dan semua makhluk itu, dia baru 1/10 daripada malaikat langit kedua. Dan begitulah seterusnya, lagi tambah lagi langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Masya Allah. Tak boleh nak terkira tuan-tuan jumlah malaikat. Dan ke semua makhluk-makhluk Allah itu semuanya itu dikirakan, dibandingkan hanya baru 1/10 daripada malaikat yang ada di Arash. Masya Allah. Dan di Arash tu ada 1000 bilik, dan setiap satu bilik itu sepenuh sekalian makhluk dan sekalian malaikat. Ada 1000 bilik lagi. Masya Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu Allah sangat luas. Malaikat Allah pun sangat banyak. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah bala tentera sepenuh langit dan bumi. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada kita katakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita jangan perkecilkan, jangan kita kata Allah Taala tak tahu kita ni sekarang susah ni, kita dengan COVID-19 minta-minta. Allah tahu. Allah yang turunkan COVID-19 ni. Allah tahu apa yang kamu hadapi, masalah kamu punya kerja, masalah rezeki kamu, masalah kamu yang sakit, masalah kamu mati. Semua Allah tahu. Semua sudah ada dalam ilmu Allah. Habis kenapa Ustaz Allah jadikan macam ni Allah jadikan macam ni semuanya banyak hikmahnya. Paling simple hikmah kita bulan Ramadan baru ni. Kita dapat baca Quran khatam, kita dapat salat tarawih 20 rakaat, kita dapat bangun qiyamul lail pasal nak keluar rumah kerja pun tak boleh. Alhamdulillah kan, ini satu ni hikmah. Kalau tidak kita sibuk yang kerja. Memanglah gaji kena potong, ada yang kena buang kerja. Tapi itu kesusahan dunia. Kesusahan dunia berbanding dengan kesusahan akhirat, lagi bimbang lagi kesusahan akhirat. Besok akhirat bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun. Berjuta-juta tahun yang kita tidak tahu berapa lama kita duduk di padang mahsyar tu. Nak menunggu giliran kita untuk kita nak dihitung, nak dihisap. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau kita dah buat persiapan, kita dah bersihkan diri, kita pun dipanggil oleh Allah, mari masuk lorong VIP, terus masuk ke syurga. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami daripada golongan tersebut, amin ya rabbal alamin. Memanglah tuan-tuan, tak dinafikan kemudaratan tu ada. Tapi seperti doktor juga, dia ni nak potong kaki orang pasiennya sakit diabetes. Kalau tak dipotong dia punya kaki dia, nanti melarat sampai seluruh badan, boleh buat mati. Mana nak? Nak mati ke atau potong kaki, hilang kaki sikit? Jawapannya potonglah kaki, tak apa. Sebab apa? Supaya dapat selamat nyawa dia, dapat dia beribadat lagi, dapat dia beramal. Nampak tuan-tuan? Memang kena potong. Macam itulah kita ni pun kadang-kadang Allah hantarkan sejeri. Potong apa? Rezeki kita, potong sikit kita yang kesenangan kita, potong sikit kita punya kemewahan kita, semuanya kena potong-potong. Tapi tak apalah, kita redha ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang lebih baik dan lebih berkat, yang berlipat kali ganda dengan berkatnya Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi keilmu Allah Ta'ala. Dan sifat Allah yang ke-10 iaitu hayyun. Hayyun tu iaitu hidup. Sebelum saya sampai kepada sifat yang ke-10, ada satu hikayat. Iaitu seorang kekasih Allah, seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Dia datang ke kota Baghdad. Dan telah diberitahu dia bahawa ada seorang Yahudi yang amat pandai berhujah. Dan telah menewaskan ramai para ulama.
Maka Hatim Al-Asam pun berkatakan, aku sanggup berhujah dengan Yahudi ini. Maka dibawalah Yahudi ini di hadapan Hatim, dan kemudian Yahudi pun mengemukakan soalannya. Maka dia kata, apakah perkara yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala? Satu, soalan. Apa yang Allah Ta'ala tak tahu? Yang kedua, apakah yang tidak ada pada Allah? Apa yang tidak ada pada Allah? Pening juga kita nak fikir ni. Yang ketiga, apakah yang tidak terdapat di dalam perbendaharaan Allah? Perbendaharaan Allah, kekayaan Allah. Apa yang tak dapat? Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Semua ada. Itu pening kita. Yang keempat, apakah yang diminta Allah daripada hamba-Nya? Apa yang Allah minta pada kita? Maka 4 soalan ini diajukan kepada ulama ini bernama Hatim Al-Asam. Maka Hatim pun berkata, jika aku boleh jawab, kau nak masuk Islam tak? Kata Yahudi ini, okey, kalau kau boleh jawab, aku masuk Islam. Maka Hatim pun berkata, yang tidak diketahui Allah Ta'ala ialah syariknya, temannya, anaknya dan isterinya. Betul juga. Mana ada teman Allah? Allah tak ada berteman. Sedialah single, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Dan dia tak ada anak, lam yalid wa lam yulad. Dan dia tak ada isteri, tidak ada la syarikah, tidak ada sekutu baginya. Betul juga. Itulah dia. Allah Ta'ala tak tahu. Kenapa? Sebab memang dia tidak akan ada. Bahkan Allah Ta'ala nafikan segala itu. Dan yang keduanya, ialah Allah SWT tidak ada. Apa yang Allah Ta'ala tidak ada pada Allah, tidak ada pada Allah kezaliman. Allah tidak zalim. Wa ma rabbuka bizzallami lil abid. Tidaklah Tuhan kamu tu berlaku zalim pada hamba dia. Allah tidak zalim pada sesiapa. Habis ustaz kita macam ni susah, kita ni macam ni kebuluran sakit, mati ni semua. Tak ada zalim ke? Allah tak zalim. Ibarat macam saya katakan tadi, Allah potong sejeri sikit potong kaki itu untuk nak selamatkan seluruh tubuh badan. Allah bagi susah ni supaya nak selamatkan lagi yang bahaya lebih besar. Bahaya lebih besar mana? Besok ke akhirat. Itu lagi dahsyat lagi. Na'udzubillah mazalim. Dan demikian pula soalan yang ketiganya yang ditanya, apakah iaitu terdapat apakah yang tidak ada dalam perbendaharaan Allah, kekayaan Allah? Jawapannya, tidak ada dalam perbendaharaan Allah kepapaan. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Dalam perbendaharaan Allah senantiasa penuh dengan kekayaan, kekuasaan. Sebab itu dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, kalaulah jin kamu, manusia kamu, daripada awal sampai ke akhirnya, semuanya minta kepadaku, dan aku berikan pada mereka segenap apa yang mereka minta. Ni minta kaya, ini nak jadi billionaire, ini nak jadi millionaire, ini nak dapat rumah besar, ini nak dapat senang, ini nak semua. Siapa yang tak nak senang, ustaz? Semua nak. Semua minta. Daripada awal manusia sampai kiamat, semua minta. Jin dan manusia semua minta. Allah berikan semua mereka. Ma naqasa min mulki syai'a. Tidak berkurangan daripada kerajaan aku sedikit pun, melainkan seperti satu jarum yang kita masukkan dalam air laut. Kemudian kita angkat jarum tu. Berapa banyakkah air yang terlekat dalam lubang jarum? Alah, sikit aja. Setitis, 2 titis saja dan melekat dalam lubang jarum tu. Daripada laut yang seluas-luasnya yang tidak ada berpantai. Masya Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Allah nak beri pada kita semua, apa kita minta, semua kita bagi, Allah bagi. Maka takkan kurang sedikit pun daripada kekayaan Allah. Habis ustaz kenapa ya? Habis kita minta tak dapat, kenapa? Allah Ta'ala bukan tak bagi-bagi. Allah Ta'ala dah janji, ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku perkenankan. Allah bagi. Cuma baginya Allah tu ada berikut kehendak Allah. Mungkin kalau bagi kau kaya, kau jadi lupa daratan pula. Kau dah tinggal ibadat. Macam Karun ni dia dulu miskin. Minta Nabi Musa supaya dia jadi kaya. Nanti nak tolong orang miskin, nak bagi sedekah. Bila dah jadi kaya, jangan kata sedekah. Zakat pun tak mau keluarkan. Itu dia. Dia lupa pada Allah Ta'ala. Allah tahu kita ni akan jadi apa kalau kita dah kaya. Itu umpamanya. Begitu juga kita sakit. Ya Allah, bagi aku sakit. Aku nak buat sembahyang. Aku nak ibadat.
Allah tahu kalau kau dah sembuh nanti, kau melencong sana, melencong sini pula. Tak ada lagi. Ibadat pun compang-camping saja. Allah tahu. Sebab tu Allah kata, baguslah. Kau sakit, selalu kau sembahyang tahajud, selalu baca Yasin, tak tinggal. Kan bagus. Itu sebagai satu contoh lah. Sebab tu kita sini, umat yang beriman, kita jangan merungut lah. Kita hanya berdoa yang selebih serah pada Allah. Allah bagi, itu kehendak Allah. Allah bagi bila, itu kehendak Allah. Allah nak tukarkan macam mana, kehendak Allah. Kalau Allah nak simpan ke akhirat pun, itu kehendak Allah. Kita doa saja kepada Allah, serahkan kepada Allah, dan kita yakin doa kita tu diterima oleh Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan. Dan jawapan yang keempat, soalan keempat, iaitulah dia mengatakan, apakah yang diminta oleh Allah Ta'ala dari hambanya? Jawabnya ulama ini, yang diminta Allah Ta'ala daripada hambanya ialah supaya memberi hutang kepada Allah. Memberi hutang, itulah dia namanya sedekah. Itulah Allah SWT berfirman, wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah hutang kepada Allah, hutang yang baik. Allah bagi kita rezeki, Allah pula minta pada kita sebagai nama hutang. Masya Allah, sungguh baiknya Allah, dia muliakan kita. Padahal rezeki ini dia yang punya, dia yang bagi. Tapi dia kata, siapa nak bagi hutang pada aku nak bagi balas yang lebih baik lagi. Itulah dia kemurahan Allah. Jadi Allah SWT sebenarnya nak memperbanyakkan pahala si hamba tu. Bila dia bersedekah, dia berinfak, Alhamdulillah. Bulan Ramadan yang lalu, banyak orang bersedekah, banyak berinfak, banyak keluar zakat. Alhamdulillah. Allah lipat gandakan pahala dia. Berkatkan lagi rezeki dia. Subhanallah. Itulah dia yang dinamakan Allah meminta hutang. Tetapi bukanlah tanda kekurangan Allah, tetapi sebagai untuk nak memberikan ganjaran kepada hamba dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dah ingatkan kita yang pelajar akidah ni nak ringkas-ringkas saja. Tapi nampaknya makan masa juga. Tapi mudah-mudahanlah dapat manfaatnya insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui yang ke-10 ialah hayat. Hayyun, iaitu sifat Allah hayat. Sifat hayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berhidup. Hidupnya Allah tidak seperti kita. Kita hidup, kita perlu pada nyawa. Kita hidup perlu pada roh. Kita hidup perlu udara. Kita hidup perlu kita makan. Kita perlu minum. Kita hidup perlu kita pada berjalan, bergerak. Itu semua kita makhluk. Kita perlu kepada yang lain. Kalau tak ada, matilah ustaz ni. Kalau kita tak ada macam matilah kita. Itulah memanglah kita. Kita lemah, kita miskin. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan manusia itu serba kelemahan. Semua yang ada kelemahan. Macam mana dia kuat pun dia ada kelemahan. Sebab tu kita sebutkan bab qudrah. Qudrah tu kuasa. Kuasa semua tu milik Allah Ta'ala. Dia yang menentukan. Dia memberikan kuasa pada kita. Dia pinjamkan sekejap. Masa kita muda, kita kuat. Masa kita tua, dia tarik sikit penglihatan kita. Masa kita dah tua, tarik sikit pendengaran kita. Sound system dah rosak lah. Itulah dia. Masa kita dah tua, kita punya badan pun dah tak kuat. Dah tak boleh lari-lari lagi. Nanti jantung pun dah terlemah. Itulah kita tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Habis yang maha berkuasa, yang maha perkasa, Allah Ta'ala. Sebab itulah satu masa Zamakhsyari, seorang ulama tetapi berpegang pada fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni berfahaman Qadariyah. Apa dia? Manusia berkuasa untuk lakukan apa yang dia hendak. Jadi itu fahaman mereka. Jadi bila dia pun berumah tangga kahwin, dia pada malam pertama maaf kata dia tak mampu menjalankan tugas sebagai seorang suami. Isteri dia kata, bang, abang kata kita manusia boleh mampu buat apa yang kita hendak. Tapi abang tak boleh buat apa-apa ni, macam mana? Di situ dia pun bertaubat pada Allah Ta'ala. Begitulah kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada kuasa, tapi kuasa kita diberi oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Masa kita sehat, kita kuat. Masa kita sakit, kita dah tak kuat. Ada orang juga macam-macam sifat penyakitnya macam-macam. Zaman sekarang moden lagi macam-macam. Kita ingat orang kaya saja penyakit diabetes lah, kolesterol lah. Sekarang orang muda-muda pun, orang biasa pun macam-macam penyakit. Itulah kehendak Allah SWT, ya. Tetapi hidupnya Allah SWT tak bersandar pada satu apa pun. Kenapa? Sebab dialah Tuhan
Dia yang menjadikan segalanya. Dia menjadikan alam. Dia menjadikan udara. Dia menjadikan makan minum. Dia menjadikan haiwan. Dia menjadikan pokok-pokok sayur-sayuran. Semuanya dia yang jadikan. Dan dia tak perlu kepada sesuatu pun. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya Allah Ta'ala hidup dengan sendirinya. Tidak ada memerlukan dan berhajat kepada sesuatu yang lain. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Masa sangat cemburu kepada kita. Kalau boleh kita nak stopkan jam ni lah. Tapi apa nak buat dia? Begitulah setiap detik berlalu, dia takkan datang kembali. Sebab itulah umur kita pun, kalau kita tak isikan dengan amal ibadat, kita akan rugi tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia semua dalam kerugian. Dalam rugi. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang beriman dan beramal salih. Beramallah tuan-tuan dan puan-puan ya. Umur kita tak tahu bila. Jangan kita tunggu nanti dah tua. Kita sekarang bila Allah nak ambil kita, bila-bila masa boleh ambil. Dan begitu pula dengan penyakit COVID-19 ni. Bila-bila kalau terkena, na'udzubillah min zalik, bila-bila kita boleh meninggal. Itulah kita minta pada Allah Ta'ala. Berikan kita kekuatan iman. Selain minta pada rezeki, selalu kita minta rezeki. Tapi kita lupa, kita minta iman. Dapat kuat iman, dapat kita berjumpa Rasulullah SAW. Dapat kita bangun tahajud, minta dapat kita baca Quran tiap-tiap hari. Dapat kita mengikuti pengajian agama tiap-tiap hari. Kita minta pada Allah. Ini semua taufik daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita hanya, ialah rezeki tu rezekilah. Tapi yang lain tu, untuk akhirat tu, lebihkan lagi kita minta. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu kami hamba yang banyak dosa ya Allah. Manusia lihat kami pada zahirnya seperti orang baik. Tapi engkaulah saja tahu bagaimana jahat diri kami. Ampunkanlah kami. Maafkanlah dosa kami yang zahir dan yang batin. Yang besar dan yang kecil. Yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi. Ya Allah, ampun dan maafkanlah ibu ayah kami. Inilah dua insan yang telah banyak bersusah payah untuk melahirkan kami dan membesarkan kami. Kami tak mampu membayar akan jasa baik mereka ya Allah. Kami memohon padamu ya Allah, tinggikan darjat ibu ayah kami ya Allah. Mereka yang telah meninggal, maka engkau luaskanlah kubur mereka. Masukkanlah bawah syurga-Mu dalam kubur mereka. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Dan janganlah kau azab mereka ya Allah. Demikian juga kau ampunkanlah guru-guru kami, datuk nenek moyang kami, pakcik-makcik kami, anak cucu kami, adik-beradik kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program online ini ya Allah. Kau ampunkanlah kami dan mereka dan keluarga mereka semua ya Rahman. Dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, istiqamahkanlah kami di atas amalnya salih. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kumpulkanlah kami dengan ibu ayah kami, dengan datuk nenek kami, dengan anak cucu kami semua, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, di dalam syurga Firdausnya ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Antara kami yang lemah kau kuatkanlah, antara kami yang sakit kau sembuhkanlah, antara kami yang berhutang kau tunaikanlah, antara kami yang berhajat kau kabulkanlah hajat-hajat mereka, hajat dunia dan hajat akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya para jemaah sekalian, InsyaAllah mudah-mudahan pada bulan Jun ini masjid-masjid kita ada sebahagiannya dibuka dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah, tak lama lagi semua masjid-masjid dibuka dan dapat kita teruskan aktiviti solat berjemaah, solat Jumaat seperti biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebahagian daripada masjid-masjid pun telah mulakan dengan aktiviti kuliah-kuliahnya, tetapi kebanyakannya hampir seluruhnya melalui online live streaming. Begitulah juga saya pun ada beberapa buah masjid yang akan saya mulakan pengajian kitab-kitab yang telah saya pimpin di masjid-masjid tersebut. Maka dengan itu akan saya edarkan akan maklumat tersebut pada FB saya. Jadi siapa nak ikut pengajian kitab-kitab yang saya pimpin di masjid-masjid yang tersebut, boleh ikuti pada waktu-waktunya. Adapun kuliah kita pada petang ini, kita akan teruskan juga sebab kuliah petang ini bersangkut paut dengan
perkara fardu ain. Ya, jadi kita akan teruskan kuliah ini insya-Allah sampailah masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu saya minta ribuan maaf kalau dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah Taala, dan yang mana salah silap tu pada kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Maaf banyak. Para jemaah sekalian, maafkan saya ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Maka marilah sama-sama dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.